Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya Tuan Syed Salahuddin Mahidin dan rakan-rakan yang hadir dalam program Bual Bicara 5 minit bersama usahawan. Dan tujuan kita adakan ini yang keempat kali kita adakan program ini, dan tujuannya tak lain tak bukan untuk membantu usahawan-usahawan mempromosi produk mereka. Bersama saya ini ialah Tuan Syed Salahuddin Syed Mahidin. Beliau merupakan pengarah urusan Al-Hadad Manufacturing Sedia Berhad. Terima kasih kepada Unity Asia yang telah mengadakan program ini, dan saya bagi pihak Unity Asia Sedia Berhad mengalu-alukan semua termasuk Tuan Syed Salahuddin dan rakan yang hadir hari ini. Okay, kita mulakan dengan soalan pertama, Tuan Syed. Ya, Tuan. Okey, ramai nak bertanya tentang latar belakang Tuan Syed lah. Dari mana asal dan juga bagaimana boleh terdorong buat produk ini dan juga kemudian syarikat Al-Hadad Manufacturing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Omar bin Syed Agil Al-Atas dan semua rakan-rakan usahawan saya. Terima kasih juga kepada Unity Group Asia Link yang menganjurkan program. Untuk soalan yang dikemukakan kepada saya tadi, iaitu latar belakang saya Syed Salahuddin. Saya dilahirkan di Pulau Pinang. Usia saya dah 52 tahun dah. Background saya tidak ada pengalaman dalam bidang penghilangan dan marketing, tak ada langsung, zero. Sebab saya mendapat pendidikan formal dalam bidang agama. Saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, first degree saya dalam bidang syariah dan undang-undang. Selepas saya grad universiti, sambung belajar di peringkat master's degree, saya terus menjadi peguam syar'i di Pulau Pinang dan syar'i daripada tahun 1998 sebenarnya. Sampailah tahun 2015, disebabkan dengan masa dengan syarikat, saya terpaksa mengorbankan bidang guaman syar'i saya. Saya kena tumpukan sepenuh masa dengan bidang perniagaan. So balik kepada perniagaan ni, syarikat Al-Hadad ni untuk makluman semua diasaskan peringkat awalnya dengan adik saya, Syed Agil, yang tubuhkan Al-Hadad Marketing dulu. Adik saya dalam bidang audit. Dia bertugas dulu di Penang Port, menubuhkan syarikat Al-Hadad Marketing Sedia Berhad. Kemudian saya masuk dan kami bergabung sekali dalam satu grup di bawah Al-Hadad. Syarikat Al-Hadad Manufacturing ini ditubuhkan pada 2013 dan mula beroperasi 2014 di Kedah Halal Park itu. Syarikat ini kami mendapat nasihat tunjuk ajar daripada ayahanda sendirilah. Ayahanda kami Datuk Syed Mahidin bin Syed Agil Al-Hadad. Beliau merupakan penasihat kepada syarikat Al-Hadad lah. Jadi semua apa-apa saja kami akan refer kepada ayahanda kami dan mendapat restu beliau sendirilah. Yang terdorong jadi yang menyebabkan buat perniagaan ini, apa yang mendorong? Yang mendorong untuk saya menjalankan perniagaan inilah, pertama sekali minat saya untuk berniaga daripada dulu lagi. Daripada zaman universiti saya suka berniaga. Minat berniaga daripada awal, tapi bila dah ambil bidang syariah, undang-undang, saya jadi peguam. Tapi bila minat tu masih ada, sampailah satu peringkat saya dengan adik saya memikirkan umat Islam perlu ada alternatif mengeluarkan produk-produk halal. Kita nak memasarkan bukan dalam skala kecil. Kita kena pasarkan dalam skala besar. Jadi perlu digabungkanlah kepakaran ataupun tenaga-tenaga yang ada untuk kami membangunkan syarikat ni. Dan alhamdulillah di peringkat awal memang Al-Hadad ni kecil lah, kami berada bawah dan tidak ada bantuan daripada mana-mana pun. Semua sendirilah, duit poket sendiri daripada ayah dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini dah 2021, dah hampir 8 tahun lah perniagaan ini berjalan. Masya-Allah. So, yang mendorongnya ialah semangat untuk jadi pengeluar produk-produk Muslim. Ya, pengeluar produk halal. Ya, betul. Masya-Allah. Okey, yang kedua Tuan Syed. Ya. Apa produk yang dikeluarkan oleh syarikat Tuan Syed? Okey, kilang Al-Hadad Manufacturing ini mengeluarkan produk. Kita pengeluar produk premix minuman percampuran lah. Kita seperti yang doktor sebut tadi, yang utama kita keluarkan ialah tamar kokoh.
Itu yang produk pertama dan sampai sekarang ni menjadi produk kami punya yang paling laju lah dalam production. Paling laris. Ya. Selain daripada itu, kita ada Tamar Arabica Coffee, kita ada Tamar Teh Tarik, kita ada Green Tea Latte, kita ada Ma IQ, dan kita ada yang terbaru kita keluarkan minggu ni insya-Allah dalam pasaran, iaitu teh arak Alinity. Dan kita juga ada beberapa produk yang dalam R&D kami dalam proses penyiapan untuk dipasarkan melalui sistem atau OEM lah, selain daripada Al-Haddad Marketing. Biasanya usahawan ni dia paling susah nak mulakan perniagaan tu. Bagaimana boleh terfikir nak buat Tamar Koko ni? Kenapa tak produk lain? Okey, pertama sekali dulu saya basic dalam bidang agama, jadi semangat keagamaan tu ada lah. Tahun 2013-2012 tu dah timbul kesedaran di kalangan umat Islam perlu produk halal, dan dalam masa yang sama timbul kesedaran supaya memboikot produk-produk yang bukan Muslim contohnya. Saya tak mahu sebut jenama lah. Jadi di situ bila saya memikirkan kenapa tidak ada di kalangan umat Islam mengeluarkan produk mengganti produk yang sebelum ni, tapi dengan skala yang besar, dengan teknologi yang terkini, dengan kilang dan sebagainya, mampu mengeluarkan production yang banyak supaya menjadi alternatif kepada umat Islam di luar sana supaya membeli produk-produk Muslim. Jadi di situlah mendorong produk saya untuk mengeluarkan Tamar Koko dalam masa yang sama memberi alternatif kepada usia umur 2 tahun ke atas boleh meminum produk minuman ini. Ya, betul. Okey, saya lebih tahu Tuan Syed sedang buat kilang baru di Penang. Penang. Apa tujuan kilang baru ni dan perancangan masa depan? Okey, doktor dan sahabat-sahabat sekalian, kilang baru saya ni terletak di Sungai Petani juga. InsyaAllah, kilang lama sekarang ni kami di Halal Park. Di bawah di Halal Park ni production saya kita buat satu hari 10 tan dan kapasiti maksimum hanya boleh masuk ke 40 tan sehari. Jadi saya perlu memikirkan jangka panjang masa hadapan, iaitu pihak syarikat kena membuat kilang baharu yang mempunyai kapasiti yang besar dengan teknologi mesin yang terkini 4.0, dan alhamdulillah kami telah pun melantik konsultan dan kontraktor pun telah dilantik, dan insya-Allah minggu hadapan akan mulakan projek baru itu yang berkapasiti ke pengeluaran satu hari 70 ke 80 tan sehari insya-Allah. So bila boleh siap kilang tu, Tuan Syed? InsyaAllah kalau ikut perancangannya bulan 10 akan siap tahun ni. Cumanya nak dapatkan CCC mungkin ambil masa setahun setengah. Dan alhamdulillah pihak syarikat saya telah mendapat grant daripada pihak Koridor Utara NCIA untuk pembinaan kilang itu. Selebihnya kami mengeluarkan dana sendirilah. Projek itu lebih kurang 8-7 juta. Masya-Allah. Okey. Tuan Syed, customer Tuan Syed ni di mana? Ada lokal dan international, luar negara. Di dalam negara ni siapa pengguna ataupun pihak mana yang membeli, yang banyak membeli produk-produk Tuan Syed? Ya, terima kasih Doktor. Okey, sistem Al-Haddad ni Doktor, untuk makluman semua, kami ada Al-Haddad Marketing yang memasarkan produk. Al-Haddad Marketing yang memasarkan produk yang mana diterajui oleh adik saya, Tuan Syed Agin. Yang mana melalui Al-Haddad Marketing ini kita melantik stokis-stokis dan juga pengedar-pengedar. Jadi yang ramai ni pengedar lah. Kemudian ada stokis mobile, stokis daerah dan stokis negeri yang berada di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia kita ada. Kalau talking about numbers, dia punya stokis tu lebih kurang 1,000 lah stokis-stokis yang bergerak aktif tu. Kalau dia pengedar ramai lah. Ramai 8 tahun lebih kurang 500,000 ke 600,000 orang pengedar seluruh Malaysia. Di luar negara pula, Tuan Syed? Luar negara? Di luar negara kita ada di Indonesia, pengedar yang ramai, dan kita ada satu kantor pejabat di Indonesia di Bekasi yang bergerak, dan di Indonesia kita dah ada produk kita dah dapat BPOM untuk ekspor, dan juga beberapa negara lain lah, di Thailand, di Singapura, dan yang terbaru di Thailand melalui Unity lah. Dan selain itu ekspor ke negara lain kita ada lah, ekspor ke negara lain pun ada. Okey, Tuan Syed, bagaimana reaksi ataupun respon maklum balas daripada customer Tuan Syed lah bila dah beli produk-produk ni? Okay, alhamdulillah reaksi ataupun respon daripada
pengedar ataupun pengguna customer kami ada ialah yang positif lah. Mereka repeat order dan antara waktu je dia kata minuman ni sedap dan sebagainya. Dan memang kami sebelum menyiapkan satu produk untuk dipasarkan, Al-Hadad Manufacturing, kita ada team R&D. Kita ada test R&D team, kita ada food technologies, kita ada lab di factory saya, ada makmal untuk mengujikan uji, dan kita buat sebab saya tengok satu produk yang nak dikeluarkan itu mesti bermutu, berkualiti, supaya dia mendapat tempat di hati pengguna. Sebab produk yang tidak ada kualiti itu akan menyebabkan kita tak nak jual hari ni, esok tak ada repeat sale. Macam itu. Soal seterusnya, sekarang ni kita dalam suasana pandemik COVID-19. Ramai usahawan yang kitanya semua terkesan daripada pandemik ini. Dan tapi nampak perniagaan Tuan Syed ini dah makin berkembang dengan ada kilang baru. Ada kesan tak pandemik terhadap perniagaan Tuan Syed? Okey doktor, peringkat awal tu masa pandemik masuk ke tempat di Malaysia ni bulan 3 tu memang kami diarahkan tutup lah. Perniagaan ni kilang tutup dalam tempoh seminggu. Tapi selepas kita dapat kebenaran daripada MITI, kilang boleh operasi seperti biasa dengan pengurangan sedikitlah kadar pekerja. Suasana pandemik itu kami ubah sikit strategi kami untuk pasaran keluar negara, ekspor. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dengan berkat doa semua, kami berjaya memasarkan ke Timur Tengah semasa pandemik itu. Kesan daripada pandemik ini, kebaikan ni, manfaatnya kepada bisnes Tuan Syed ialah strategi dia bertukar kepada luar negara. Betul. Teruskan ataupun kita pastikan yang pengedaran produk-produk di dalam negara tak terputus. Sebab stor penghilangan ni, iaitu essential service, makanan, minuman ni memang tak ada masalah penghantaran produk. Kita tetapkan penghantaran dan dalam masa yang sama kami mencari peluang-peluang ekspor dan alhamdulillah dapat negara yang kami ekspor adalah ke Kuwait hari ini. Strategi marketing selama ini daripada awal Tuan Syed mulakan perniagaan sampai sekarang ni dengan ada pandemik dan sebagainya, ada perubahan tak dari strategi marketing? Kita ada buat marketing ni adalah adik saya, Syed Agil. Syed Agil yang akan mengendalikan soal pemasaran. Cuma yang pihak saya di penghilangan ni kami asalkan cari marketing di peringkat antarabangsa di luar lah, iaitu kami memasukkan dalam platform online platform yang terbaru ni Alibaba lah. Jadi kesan daripada itu, pandemik ini tidak memberi kesan besar terhadap perniagaan Tuan Syed. Dia tidak memberi kesan sangatlah, cuma kita terpaksa ubah strategi. Ubah strategi lah. Kalau tak ada kesan tu memang mustahil lah, memang ada kesan dia. Cuma kita kena ubah strategi kita lah, sentiasa kita mesyuarat, berbincang macam mana nak menaikkan sales kita. Apa impian Tuan Syed 5 tahun sekarang? Rancangan Tuan Syed? Plan ke depan saya, kami telah pun merancang strategi dalam Al-Hadad Group. Kita dah ada yang terbaru dalam pandemik ini, insya-Allah kita telah siapkan Al-Hadad Mart. Yang pertama kita wujudkan di Bertam. Al-Hadad Mart ni dalam konsep dia, doktor dan sahabat sekalian, kita ada kafe, Al-Hadad Cafe di situ. Kita panggil Qahwah Cafe. Dalam masuk Qahwah Cafe itu kita ada mart, ada galeri minuman, ada di jualan. Jadi Al-Hadad Mart ni berfungsi ataupun Qahwah Cafe ni kita akan buka di setiap negeri dalam Malaysia. Itu antara perancangan kami yang kita nampak walaupun pandemik berlaku, kita tetap akan masuk mengunjungi kedai-kedai makanan dan minuman untuk beli guna harian. Sebab dalam Al-Hadad, selain daripada produk minuman di kilang saya, kita juga ada kilang-kilang OEM yang memasarkan, yang kami pasarkan melalui jenama Al-Hadad juga. Al-Hadad Mart ni yang ada kafe sebagainya, kalau sesiapa yang berminat boleh bekerjasama dengan Tuan Syed? Boleh. Kita Facebook dah ada sekarang ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok Facebook Al-Hadad Mart, boleh like dia, boleh tengok konsep di situ dan kita akan tawarkan siapa yang berminat lah boleh hubungi Al-Hadad Mart untuk kita buka di setiap negeri di Malaysia, setiap daerah dan sebagainya, supaya produk-produk biasa ada dalam pasaran. Selain daripada itu, pengunjung masuk dia boleh minum, bersantai di situ dan sebagainya. Okey, apa pengalaman pahit yang saya nak tanyalah kepada Tuan Syed sepanjang perniagaan ini? Kita banyak mendengar ramai kata bahawa memanglah dia dah berjaya dan sebagainya. Dia tak tahu pengalaman pahit yang dilalui oleh Tuan Syed. Mungkin Tuan Syed bercerita sikit dan bagaimana Tuan Syed boleh bangkit daripada pengalaman tersebut. Okey, seperti yang saya sebut di awal tadi, peringkat awal tu memang kami bersendirian lah, tanpa bantuan mana-mana lah. Dan yang pertama, kita terpaksa melalui liku-liku yang agak sukar lah peringkat awal.
Sebab semua kena sendirilah, tapi dengan berkat usaha dan sebagainya, doa keluarga dan sebagainya, kita berjaya. Yang pertama sekali yang menguji saya iaitu produk-produk di sudut tamar pokok, doktor, dia sampai sekarang ni kita ada masalah produk tiruan. Lambatkan produk tiruan khususnya tamar pokok di pasaran. Yang tu yang kami rasa terlalu ralat sangat, terlalu rasa macam tak seronok lah, menyebabkan sale akan jatuh dan sebagainya, sebab pengguna dia tak tahu yang mana satu original yang tiruan. Ini yang tu yang kami rasa terkilan sikit lah. Konsep tiruan tu maksudnya brand sama ataupun formulasi sama? Formulasi tak sama, rasa akan lain. Tapi pihak yang buat tiruan tu dia buat packaging lebih kurang 90% same, sama saja. Pengguna di luar sana tak tahu yang tamar pokok ni ori ke tiruan ke, dia membeli je. Untuk mengelakkan daripada berlaku tiruan-tiruan ni, kami sentiasalah mengubah suai, iaitu menukar packaging dan sebagainya untuk memastikan produk yang di luar sana produk yang original lah. Okay. Apa yang Tuan Syed nak sampaikan kepada pihak di luar sana berkenaan dengan produk Tuan Syed lah, supaya pihak di luar sana mereka boleh bertindak dan boleh membuat sesuatu yang boleh memberi kebaikan kepada mereka, kerjasama dengan Tuan Syed dan sebagainya. Apakah kata Tuan Syed kepada mereka yang menonton video ini ataupun rakaman ini? Okay. Untuk yang sahabat-sahabat saya di luar sana, usahawan yang mula berniaga dan sebagainya, pertama sekali Al-Haddad menawarkan untuk tuan-tuan yang berminat menjadi usahawan Al-Haddad lah. Sebab kami ada platform membimbing usahawan yang peringkat awal untuk menjual produk jenama Al-Haddad. Sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang sebelum ni sebagai pengguna peringkat awal dan akhirnya mereka menjadi leader dalam syarikat saya dan berjaya mendapat pendapatan yang lumayan. Ada yang dapat 30-40 ribu sebulan, 50 ribu sebulan dengan menjual produk-produk kita saja. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga di kilang Al-Haddad Manufacturing menawarkan kepada tuan-tuan untuk siapa-siapa yang berminat nak jual produk di kilang saya, jenama sendiri, iaitu OEM lah. Kita tawarkan sebab kilang Al-Haddad Manufacturing berstatus halal. Kita ada GMP, Good Manufacturing Practice, kita ada HACCP Certificate, dan kita ada ISO 22000 for safety. Jadi semua kita dah ada. Jadi siapa yang berminat nak buat produk jenama sendiri dialu-alukan lah. Dan yang tadi saya sebut tadi, kalau sesiapa yang berminat membuka rangkaian Al-Haddad Mart di negeri-negeri di Malaysia juga dialu-alukan, boleh hubungi saya. Saya akan panjangkan kepada pihak Al-Haddad Mart untuk bersama dengan Al-Haddad Group menjayakan visi dan misi kita. Selain daripada itu, kita juga ada, doktor, kita di Langkawi tengah buat pembinaan Wadi Al-Haddad, iaitu perkampungan moden Al-Haddad dalam konsep resort. Kita ada Al-Haddad Maritime di Sabah, kita ada bot penumpang untuk sewa dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan bawa ke Semenanjung bot tu. Masya Allah, besar perancangan tu dan satu impian saya yakin dekat dan boleh dicapai melihatkan kepada perkembangan bisnes Tuan Syed. Cuma kalau mereka nak hubungi Tuan Syed untuk buat mat ataupun projek-projek lain, nak beli produk dan sebagainya, boleh hubungi saya sendiri, tak apa, melalui talian handphone 013-431-3521, melalui website Al-Haddad Marketing pun boleh kontak Al-Haddad Marketing, Al-Haddad Mart, website, email. Kita ada Facebook pun ada, boleh hubungi melalui Facebook, kita ada respon lah insya-Allah, dan DM saya sendiri pun boleh insya-Allah. Okey, saya ingat itu saja. Sekarang saya akan buka kepada soal jawab. Ada pertanyaan, jangan segan. Siapa nak mulakan? Dr. Aisyah. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Syed, Tuan Syed Salahuddin. Soalan saya sangat hargai kejayaan Syed Salahuddin. Dan saya nampak saya selalu makan dekat kantin. Kita ada kedah halal Pak kantin. Dan saya nampak pekerja Al-Haddad bagus dari erti kata macam mana didikkan Tuan Syed kepada pekerja dan cara penerapan Islam, ya, keberkatan rezeki, tengok perkembangan sangatlah bagus. So saya minta Tuan Syed Salahuddin mungkin dapat berkongsi sikit macam mana penjagaan pekerja, macam mana penerapan Islam. Tuan Syed sebagai seorang peguam syar'i dan juga pengetahuan Islam sangat mendalam. So saya rasa baiklah untuk dikongsi bersama kami usahawan di sini. Terima kasih Tuan Syed. Ya, terima kasih. Ya, Tuan Syed. Terima kasih Dr. Aisyah. Ya, insya-Allah
Soalan ni soalan yang power bagi saya lah. Peringkat awal kami menubuhkan syarikat ni sampai ke hari ini, saya menggariskan beberapa prosedur etika kerja untuk semua staf saya. Yang pertama sekali, untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita nak berniaga ni bukan dunia saja, tapi berniaga di akhirat akan dapat keuntungan yang Allah akan bagi. Iaitu yang pertama, kami semua staf saya diwajibkan 8.30 pagi untuk kami buat solat duha berjamaah. Solat duha berjamaah, kami buat solat hajat tiap hari without fail kami buat, dan kami akan baca ratib al-haddad tiap hari. Di kilang lah, di mana ruang kosong di kilang tu kami akan buat di situ, bukan spesifik di surau aja. Cari tempat kosong di surau tu, di kilang kita buat hamparan tika tu, letak semua sembahyang di situ dengan sejadah dan sebagainya. Walaupun dalam pandemik pun kita buat, tapi dalam keadaan SOP yang terkawal. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, kami dalam Al-Haddad Group, kami ada grup mengaji. Saya, adik saya dan semua staf-staf diwajibkan untuk baca 4-day 1 juzuk. 4-day 1 juzuk bermakna 4 hari kami selesaikan 1 juzuk Al-Quran kita baca. Jadi dalam tempoh 4 bulan, khatam 30 juzuk Al-Quran. Yang tu tiap hari, dan kita buka WhatsApp group untuk semua staf. Siapa yang dah baca, dia akan tanda. Baca dah dia akan tanda. Samping itu juga kami buat program keagamaan, iaitu tiap-tiap bulan kami panggil jemputan penceramah jemputan di kilang saya, dan juga di Dewan Seminar Halal Pak dengan kerjasama BKNK. Kita panggil jemputan ceramah untuk contohnya hari Nuzul Al-Quran ataupun Isra Mi'raj dan sebagainya, untuk memberi kesedaran, sebab kita ni bukan hidup atas dunia ni hanya sementara saja. Akhirat yang kekal abadi. Yang kita kat dunia ni untuk nak bawa ke akhirat je. Jadi kalau kita atas dunia ni, jalan kita jalan yang kurang elok, memang akhirat kita pun tak elok lah. Jadi yang itu yang terapkan kepada semua staf-staf saya, Alhamdulillah. Dan semua diikuti yang doktor kata disiplin itu, sebab kita terapkan nilai-nilai keagamaan, automatically dia orang akan disiplin. Solat kita tetapkan di awal waktu, dan di kilang saya, contohnya waktu asar, zuhur, kita azan. Azan guna mic, semua dengar. Masya Allah. Berapa ramai pekerja? Kita tak ramai, itu lebih kurang dalam 30 ke 40 orang lah. Ramai juga. So, maknanya pendekatan Tuan Syed dalam membina pekerja yang berdedikasi menggunakan konsep kerohanian. Saya memang kena yang tu, sebab itu saya kata yang tu turning point dia. Betul. Kalau tak pegang yang tu, memang tak, kita punya bisnes tak akan ke mana, saya kata. Okey, terima kasih Tuan Syed. Ada soalan lain? Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Faris. Okey. Saya nak di syarikat Tuan Syed ada buka peluang pekerjaan ke? Peluang pekerjaan. Buat masa sekarang. Ini pertanyaan pekerjaan ni. Pekerjaan sekarang ni kita tengok atas kekosongan. Sekarang ni kita pengambilan untuk internship memang kita buka lah. Food technologies kita minta yang kita tengah interview. Contohnya human resource kita minta. Dan saya tengah mencari staff yang berkemahiran dalam bidang digital online ni. Kami akan buat satu department baru, iaitu dia kena study semua digital online untuk pihak syarikat untuk menjawab dan sebagainya. Dan untuk makluman Tuan, insya-Allah di kilang baharu nanti bila siap kita akan mengambil 20 pekerja barulah. Itu komitmen yang kita akan bagilah. Dan semua kita akan cari yang memang berkomitmen. Saya tak pentingkan kelulusan yang tinggi-tinggi untuk kerja di tempat saya, tapi mesti kena ada komitmen. Komitmen walaupun dia sebagai supervisor, dia tak perlu ada degree yang tinggi-tinggi, tapi dia memang komitmen dengan syarikat kena ada 100%. Ya. Okey, dah terjawab soalan tu. Pekerjaan insya-Allah ada. Dalam masa berapa bulan Tuan Syed akan dibuka pekerjaan itu? Untuk kilang baru nanti saya akan maklumkan melalui social media lah, bila kita akan buka iklan untuk pekerja baru lah. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Doktor. Saya nak bertanya satu soalan lah, sebab saya tertarik dengan jawapan tadi cakap ambil pekerja tu tak perlukan kelulusan, tapi nak yang bagi komitmen kan. Macam saya sendirilah yang menghadapinya masalah ni. Macam mana kita nak dapatkan pekerja yang betul-betul boleh bagi full komitmen dan bertanggungjawab dengan tugas itu. Macam mana kita nak train dia orang supaya dia orang ada rasa tanggungjawab dengan pekerjaan dia orang ni.
Masalah saya dekat sini. Dapat pekerja selalu kerat, tapi yang dapatnya dari segi kualiti kerja tu. Jadi mungkin kalau kita boleh build diorang punya sifat tu untuk jadi bertanggungjawab dengan pekerjaan yang diorang dapat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Saya mungkin penerapan saya lebih kepada, contohnya bila kita ambil bekerja, kita rapat dengan dia. Kita nak dia ni sebagai satu keluarga dalam syarikat kita. Jadi dia tak rasa tertekan, dia tak rasa stres, dan kita akan didik dia sampai ke peringkat yang dia mampu untuk menjadi sebahagian daripada syarikat kita. Mana kita nak dia akan jadi sebahagian daripada syarikat kita. Dan bila-bila masa saya minta kepada staff-staff saya nak jumpa saya anytime, tak ada protokol, tak ada apa, tak ada buat appointment jumpa, itu boleh jumpa. Nak luahkan masalah peribadi pun boleh. Jadi menyebabkan dia rasa dengan syarikat dan dengan saya rasa dekat. Macam tu. Tak adalah langsung tak ada masalah. Ada juga beberapa orang yang ada masalah tu tak dinafikan lah, sebab kita ni bukannya maksum, bukan malaikat kan. Jadi yang ada masalah tu kita atasi lah masalah tu. Itu insya-Allah. Cuma kita jangan biar lama-lama. Kalau ada problem, kita dapat tahu problem, kita sebagai owner syarikat, kita pengarah, kita kena pastikan masalah tu tak berlarutan. Sebab masalah yang melibatkan peribadi ni, masalah diri ni, dia kalau lama-lama dia akan jadi besar, dia akan jadi masalah. Kita kena solve cepatlah problem tu. Terima kasih. Okey, Cik Masaleh, jelas Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Tahir sini. Cik Tahir. Okey. Terima kasih Cik Syed Umar, sahabat saya dengan Cik Syed Salahuddin. Kat sini 4 Tahir. Ya, ini di UK ni 4:30 pagi ni. Masya-Allah. Saya ada dua soalan. Pertama tu tentang sama ada perancangan ekspor ke UK dan Eropah. Kalau ada tu sama ada produk Tuan Syed Salahuddin ni segi kandungan gula dan sebagainya dan packaging sesuai ke tidak. Pertama. Yang kedua ni saya sendiri ada rancangan lah untuk keluarkan produk kesihatan sendiri. Tapi produk ni agak unik sikit lah sebab kita pakai macam pea protein dengan probiotik. Selalu kita dengar probiotik dalam yogurt kan. Tapi ini dalam bentuk powder. So kami dah cari penghilang dekat Malaysia, dia pun lepas 2 bulan dia surrender. Mencari di Thailand sekarang. So kalau kita ada formulasi sendiri, PM Tuan Syed Salahuddin boleh buat ke kalau formulasi sendiri? Ya. Terima kasih kepada Cik Tahir daripada UK. Alhamdulillah saya dengar di UK ni jauh ni hebatnya. Dan 4 pagi pula kan. Satu sahur. Alhamdulillah untuk pasaran UK dan Eropah ni memang sejak awal sebelum ni kami memang telah hantar produk kami ke Manchester. Melalui adik saya, kita ada exhibition di sana di Manchester dan kita ada iklan di Manchester pun ada. Tapi kita masih lagi mencarilah pasaran-pasaran untuk pasaran Eropah dan sebagainya. Saya bercadang untuk masuk ke event Anugerah pameran halal antarabangsa di Jerman hujung tahun ni. Pasaran UK dan Eropah sebenarnya pihak syarikat saya sentiasa berkomunikasi dengan pihak industri di sana yang nak memasarkan produk kami. Requirement dia ataupun requirement negara-negara yang berkenaan. Contohnya dia tak nak gula, contohnya. Kita kan buang gula. Contohnya saya masukkan produk saya ke China baru ni melalui Pharma, agensi Pharma. Pharma minta supaya produk saya, contohnya dia di China dia minta teh tarik. Saya keluarkan skim milk, susu daripada teh tarik saya sebab di China dia tak nak susu kita. Kita ikut permintaan dia, kita buat. Sebab kita tak boleh rasa produk kita ni sesuai untuk semua negara. Setengah-setengah negara tak nak gula, tak nak ni apa semua. Macam di Indonesia dia kata kalau boleh nak gula lebih. Tapi tak boleh gula lebih pula. Tak baik itu kesihatan. Jadi saya ni ada beberapa formulation lah untuk disesuaikan dengan negara-negara yang berkenaan lah. Jadi yang tu kita akan boleh buat. Dan untuk soalan kedua tu, insya-Allah untuk produk kesihatan juga. Sebab untuk kilang sekarang ni kami kalau nak produk kesihatan kami boleh buat insya-Allah formulation pun ada tapi dalam bentuk yang serbuk, bukan bentuk yang liquid. Yang serbuk memang kita boleh. Untuk liquid insya-Allah di kilang baharu kami insya-Allah kita akan buat dalam bentuk liquid. Cuma Encik Tahir boleh PM saya direct lah untuk lebih keterangan lebih lanjut tentang produk kesihatan tu.
Maknanya Tuan Syed boleh customizekan dengan kehendak Boleh. customer. Kita ada 5-6 syarikat yang buat produk dengan Al-Hadad ikut kesesuaian dia. Kita buat. Termasuk yang serial dan sebagainya. Okay, Cik Tahir ada soalan lain ataupun dah memadai? Dah, insyaAllah jelas. Alright. Lain, baik kita yang supaya apa saja dalam fikiran kita boleh kita selesaikan dan dapat kita buat sesuatu untuk kebaikan kita. Dan siapa nak kerja sama dengan Tuan Syed boleh berkaitan kerjasama lah. Hanya ada minat untuk buat demikian. Kita akhiri dengan mungkin saya nak minta Tuan Syed kata-kata nasihatlah kepada usahawan cash flow, pandemik dan sebagainya. Terima kasih Doktor. Untuk akhirnya saya bukan orang yang boleh bagi nasihat kepada orang sangat sebab ramai yang di dalam ni hebat-hebat. Cuma boleh sikitlah kongsi. Untuk kita berjaya dalam satu perniagaan ni perlu ada satu komitmen lah, kesungguhan. Walaupun kita zero knowledge tapi kita kena belajar. Sebab itu saya terapkan semua staf dan diri saya untuk kami pergi hari khusus di mana-mana khusus dan kita kena daftar diri kita dengan agensi-agensi kerajaan sebab agensi kerajaan contohnya Pharma, Mara, SME Corp dan sebagainya memang banyak bantu usahawan kita. Cumanya kita kena prepare setiap permintaan dia orang tu minta permohonan kalau dia nak dokumen kita kena siapkan dokumen tu. Kita sebagai syarikat jangan jadi owner yang buat A sampai Z kita seorang-seorang, pening kita. Kita kena ada orang yang bantu kita, staff kita barulah boleh. Dokumentasi memang banyak. Jadi saya harap usahawan rebut peluang itu dapatkan kalau boleh dana bantuan pihak kerajaan memang cukup banyak. Cuma kita tak tahu nak pergi ke mana. Boleh kita tanya dan sebagainya dan alhamdulillah saya dapat grant dengan SME Corp, saya dapat grant Pharma dengan Mara dan sebagainya, dengan Sirim untuk mesin, dengan Sirim, dengan Maida, semua kita dapat. Cuma kita sebagai usahawan kita jangan malu untuk bertanya. Dan kita kena belajarlah. Kalau minta SME Corp nakkan berapa skor kita boleh dapat, kalau boleh target 3 skor ke atas. 3 bintang, 4 bintang, ke 5 bintang. Barulah kita rasa kita nak kalau boleh kilang kita ni, syarikat kita ni memang syarikat yang bila sebut syarikat tu memang dia hebat. Kita tak mau orang tengok syarikat kita tak apa nak cantik kan. Dia tak nak macam tu. Jadi insya-Allah. Dan yang paling utama sekali dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Quran. Bukan setakat bulan puasa saja kita baca Quran, tapi bulan tak puasa pun kita kena baca Quran dan kita kena buat amal jariah kita, sedekah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dalam suasana pandemik ini, terpelihara daripada segala fitnah manusia dan sebagainya. Terima kasih Tuan Syed banyak di atas kita ini. Dan saya bagi pihak Unity Asia, terima kasih kepada Tuan Syed atas kesudian untuk bersama dalam buah bicara bersama usahawan ini. Dan saya teruja dan saya ingat ramai daripada dan semua yang hadir ini pun teruja dengan pengalaman Tuan Syed dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita yang hadir ini. Dan sekiranya ada yang berminat untuk bekerjasama dan sebagainya dan perlukan kontak number boleh hubungi terus beliau. Dan sekali lagi terima kasih kepada semualah yang hadir. Dan kita jumpa lagi insya-Allah rakaman ini akan diedarkan kepada semua yang hadir dan juga kepada rakan-rakan dalam grup kami lah. Dan kita akan jumpa lagi insya-Allah pada buah bicara yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.